بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Setelah kita bincang beberapa minggu tentang mazhab Mu'tazilah, satu aliran kepahaman yang lahir daripada pengaruh falsafah, ilmu yang diterjemahkan daripada bahasa asing dalam bahasa Arab, sehingga terlebih atau berlebihan menggunakan akal yang berlawanan dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW dalam perkara yang tak dicapai oleh akal. Kita masuk perbincangan kita tentang satu lagi aliran pemikiran mazhab akidah yang dikenali dengan mazhab Jabariyah. Jabariyah daripada perkataan Jabar atau Al-Jabr, maknanya terpaksa, yakni hamba itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada lahirnya daripada perbuatannya, padahal daripada Allah. Hamba itu tiada kuasa, tiada kehendak dan tiada ikhtiar baginya sedikit pun. Yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Curi, merampok, menyamung, berzina, Allah Taala yang buat jadi gitu. Maka begitu je. Seolah-olah tidak ada akal bagi manusia, tak ada ikhtiar dan tak ada fikiran. Itu pandangan Jabariyah. Adapun Jabariyah ialah nama golongan yang berpahaman begitu. Mereka melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seseorang hamba dan menafikan ikhtiar. Mereka berkata bahawa manusia itu sama seperti jamadat. Jamadat perkara yang beku, yang keras, yang tak boleh gerak, seperti batu, kayu dan seumpamanya. Pada lahirnya sahaja kelihatan berbeza, tetapi pada hakikatnya sama saja. Akal dan fikiran tak ada arti sedikit pun. Padahalnya hukum syarak mentaklifkan mereka yang ada akal, mereka yang ada pilihan dan ikhtiar. Orang yang tak ada akal, yang tak ada pilihan, orang tidur, orang lupa, tak masuk dalam taklif, dosa dan pahala. Ini mesti dibezakan. Tapi golongan Jabariyah ni menafikan ini. Seolah-olah manusia tu macam kayu, macam batu, akal tak ada guna sikit. Ini bercanggah dengan hukum syarak. Firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak mentaklifkan seseorang melainkan mengikut kemampuan dan kebolehan akal, kesedaran pemikirannya. Dan hadis Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat dengan qalam daripada 3. Artinya malaikat tak tulis amalan daripada 3.
Daripada kanak-kanak sehingga berakal. Orang gila sehingga sembuh, orang lupa sehingga sedar. Termasuklah orang tidur, dia angkatkan qalam. Termasuk dalam lupa. Itu ada hadis mengatakan demikian. Jadi pandangan Jabariyah ni bercanggah dengan Quran dan hadis. Bahkan disebut dalam hadis yang sahih, orang yang selalu membuat amal yang soleh pada masa sihat, tiba-tiba dia sakit, dia uzur, dia gila dan seumpamanya, tak buat amal itu, dia beri pahalanya pada masa dia sakit dengan sebab sakit itu. Ini kelebihan, dia sebut dalam hadis. Itu rahmat Allah Ta'ala. Mazhab Jabariyah ni kesimpulannya ialah bahawa perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah. Seperti juga jasad mereka. Kalau sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah, dan sebahagian daripadanya dicipta oleh manusia sendiri, kata mereka, maka berlakulah syirik dalam perkara af'al, perbuatan-perbuatan. Perkara ini bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya. Seolah-olah tak ada kehendak dan tak ada ikhtiar Allah Ta'ala. Kita kena sedar bahawa di antara kehebatan kekuasaan Allah, dia menjadikan makhluk berbagai-bagai jenis. Ada makhluk yang tak ada akal, binatang. Akal tak ada, nafsu ada, boleh bergerak, boleh makan, boleh minum, tak ada akal. Ada makhluk begitu, Tuhan jadikan dia. Binatang akalnya tak ada dosa pahala. Tujuan kejadian itu untuk dia sembelih, dia makan daging dia, ambil kulit dia, buat baju. Ada makhluk begitu. Ada makhluk yang tabi'i dia taat pada Allah Ta'ala, tak ada nafsu, lelaki tidak, perempuan tidak, kahwin pun tidak, makan tidak, minum tidak, selama-lama taat, iaitu malaikat. Ada makhluk begitu. Ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia tak gerak, tapi hamba Allah Ta'ala bertasbih, berzikir, kayu, batu, pohon-pohon kayu. Tuhan jadikan dia diam begitu saja, tapi dia ada peranan dia juga. Dan ada makhluk yang ada akal, hidup, bermasyarakat, manusia dan jin. Itu ialah keunikan makhluk Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Kena faham. Dan kepada makhluk yang ada akal, ada perhitungan dosa dan pahala. Makhluk ini diberi kelebihan kerana hidup dia mencabar, menghadapi cabaran, diberi pahala. Ada yang lebih tinggi daripada malaikat, kerana mereka melawan hawa nafsu dan berjaya, menang lebih daripada malaikat, Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Ada yang lebih hina daripada binatang, ada akal saja je, tak guna, macam binatang juga, lebih hina daripada binatang. Begitu. Itu pembagian makhluk. Tapi golongan Jabariyah ini menolak kepelbagaian kejadian Allah Ta'ala. Benih pahaman Jabariyah ini ialah daripada orang-orang Yahudi. Ini semua orang Yahudi. Orang Yahudi ini dia boleh pindah hukum Allah Ta'ala. Hak Allah jadi haram, haram jadi halal. Orang Yahudi, contohnya zina dengan orang bukan Yahudi tak apa. Zina dengan Yahudi tak boleh. Kerana kepentingan Yahudi, zina dengan bahasa lain boleh pahala dia tu. Ini Yahudi punya kalan. Maka riba haram, sama-sama Yahudi. Kalau dengan bangsa lain tak apa riba. Ini ajaran Yahudi, nak letak pada Allah Ta'ala. Benih pahaman ini ialah orang-orang Yahudi, kemudian mereka mengajarkannya kepada orang Islam. Orang yang pertama menyebarkan ayat ini ialah kepada orang-orang Islam, ialah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham.
Dia menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. Dan Ja'ad telah berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan pahamannya, yang bernama Jaham bin Safwan. Seterusnya golongan Jabariyah memasuki ke dalam ajaran mereka beberapa penyelewengan yang lain. Dia masuk lagi penyelewengan dia. Para ulama salaf, ulama generasi awal, ulama sahabat dan tabi'in sehingga 300 tahun hijrah, dan khalaf, ulama yang mutaakhir selepas abad ketiga hijrah sehingga hari ini, telah menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. Ulama bersepakat menolak fahaman ini, sesat, fahaman dianggap sesat. Di antara mereka ulama-ulama itu ialah sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara yang buat kenyataan menolak masalah ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dianggap orang yang alim kalangan sahabat kerana mendapat berkat doa Nabi SAW ketika dilahirkan ke dunia. Masa dia dilahirkan, ketika Nabi dikepung di Syekh Ali di Mekah, ayah dia bawa, dia riba, Allah yang kecil ini ada Nabi doa supaya dia beri pada ilmu pada dia, dan doa seorang Nabi berkenan oleh Allah. Maka Abdullah bin Abbas menjadi ulama sahabat radhiyallahu anhuma, menjadi rajakan khulafa Rashidin dalam usia yang terlalu muda. Beliau Abdullah bin Abbas menegaskan kepada penganut Jabariyah, adakah kamu menyuruh orang supaya bertakwa kepada Allah, padahal kamu telah menyesatkan orang-orang yang bertakwa? Adakah kamu melarang orang-orang daripada kemungkaran, padahal dengan sebab engkau kamulah lahirnya kemungkaran? Wahai keturunan munafikin, Allah bin Abbas kata, wahai keturunan munafikin, penolong orang-orang yang zalim dan pengawal masjid-masjid kepunyaan orang-orang fasik. Duduk di masjid menyebarkan ajaran ini. Sebenarnya kamu lahirnya pembohong terhadap Allah, yang meletakkan dosa dilakukan kepada Allah dengan disebabkan dosa itu kepadanya secara berterang-terangan. Allah Ta'ala berdosa, makhluk tak berdosa. Orang jahat tak berdosa, Allah Ta'ala berdosa. Ini satu ajaran sangat sesat. Kenyataan Abdullah bin Abbas. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini ulama tabi'in. Hasan Basri, ulama yang tak sempat dengan Nabi SAW, tapi murid bersahabat-sahabat radhiyallahu anhum, duduk di Basrah. Berkata kepada golongan Jabariyah yang berada di Basrah, iaitu, kata Hasan Basri, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan qada dan qadarnya, maka sesungguhnya dia menjadi kafir, kata Hasan Basri. Wak ni kafir. Dan sesiapa yang meletakkan dosanya kepada Allah juga menjadi kafir. Meletakkan Allah Ta'ala buat dosanya kafir, kata Hasan Basri. Apabila golongan Jabariyah bertapak di Nahawan. Nahawan ni satu wilayah di Khurasan. Khurasan ni duduk dalam Iran, ataupun sebahagian Afghanistan. Ini Khurasan. Sebahagian Afghanistan, sebahagian Iran, sebahagian Azerbaijan. Nahawan ni. Apabila Jabariyah bertapak di Nahawan, daerah Islam dibebaskan oleh An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ajaran sesat ini berleluasa di sana, menyebabkan fahaman Jabariyah itu berleluasa di sana. Di sana ada orang Yahudi pula. Orang Yahudi ada duduk kawasan ini. Di Aspahan, wilayah ni ada orang Yahudi duduk situ. Dan mereka menyebarkan ajaran ini, mereka dapat mempengaruhi orang Islam. Zaman tu zaman jauh perjalanan. Tak ada alat, tak ada telefon macam sekarang. Maklumat tak dapat. Ulama-ulama tak ramah.
menyebabkan perahu ini masuk dalam masyarakat. Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah yang lahir pada abad yang ke-4 Hijrah telah berjaya menghapuskannya. Berjaya dihapuskan zaman Abu Mansur Al-Maturidi yang menganut mazhab Maturidiyah. Salah satu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Maturidiyah. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini pengikut Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan pintar berdebat. Abu Hanifah ni dia pintar berdebat. Imam mazhab dulu pada Syafi'i, dulu pada Imam Malik. Zaman tu zaman belum dibukukan hadis. Tapi dia terkenal pintar berdebat, berhujah. Abu Hanifah sendiri mengalahkan golongan Dahriyin, mengalahkan ahli falsafah, mengalahkan. Dia pandai, cepat jawab. Contohnya, dia mengajar dalam masjid. Di Iraq. Ada orang tanya, Imam, Syekh, macam mana iblis daripada api? Neraka tu api. Macam mana api boleh seksa api juga? Kan iblis daripada api kan? Jadi api nak seksa macam mana? Abu Hanifah ambil bekas air zaman dulu buat daripada tanah. Dia kata, mu daripada tanah tak? Tanah. Ni daripada tanah. Lekuk kepala. Sakit tak? Sakit. Tanah sakit juga. Abu Hanifah terkenal dengan pandai berhujah. Jabriyah akhirnya berpecah pada 3 kumpulan. Kita baca satu persatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma amin. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Jabariyah. Mazhab yang salah kerana meletakkan dosa kejahatan yang dibuat oleh manusia kepada Allah Ta'ala. Manusia tak bersalah. Ini satu ajaran yang sangat sesat. Kerana dijelaskan Allah Ta'ala beri akal, fikiran, kemampuan kepada manusia membuat pilihan dengan usaha dan ikhtiar, di mana akal dan kemampuan ini menjadi penghargaan. Kalau digunakan dengan betul, mendapat pahala. Disalah guna, dapat dosa. Sifat ini ada pada manusia, tak ada pada makhluk yang lain. Dan sebab itu Allah Ta'ala meletakkan perhitungan dosa dan pahala kepada manusia dan jin yang sama ciri-cirinya. Ini pahaman yang betul mengikut Quran dan hadis Nabi SAW. Pahaman Jabariyah meletakkan kesalahan pada Allah Ta'ala. Seolah-olah manusia macam kayu, macam batu, tak ada akal, tak ada guna akal, tak ada guna kemampuan. Seterusnya Jabariyah ini berpecah pada 3 kumpulan. Kumpulan Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan.
Dia telah melahirkan kesesatannya di Tirmiz. Tirmiz ialah satu wilayah di Iran, sempadan dengan Afghanistan, di mana bukan sahaja dia menaburkan ajaran Jabriyah yang meletakkan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga menambah dengan beberapa kesesatan yang lain. Tambah kesesatan yang lain. Di antara ajarannya ialah yang pertama, dia menyatakan bahawa syurga dan neraka itu binasa. Tamat ceritanya. Sedangkan disebut dalam Quran kekal. Golongan ini mengatakan syurga neraka tiada sesuatu pun bersama dengannya. Makhluk tak ada kekal abadi, kekal Allah Ta'ala saja. Betul Allah Ta'ala yang kekal secara wajib. Tapi Quran menyebut syurga neraka Allah Ta'ala jadikan kekal. Disebut dalam Quran. Ini bercanggah dengan Quran dan hadis. Yang kedua, kata mereka, gerak-geri ahli syurga dan ahli neraka itu akan berhenti. Kerana tiap-tiap yang bergerak itu akan berhenti. Jadi beku. Habis. Mati pula sekali lagi. Sedangkan disebut lepas pada alam akhirat Allah Ta'ala jadikan selama-lamanya. Disebut dalam Quran, dalam hadis, ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak. Khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Quran sebut. Yang ketiga, kata mereka, iman itu ialah ma'rifah. Iman itu kena Allah Ta'ala. Percaya tak percaya, tak apa. Bila kena Allah Ta'ala, berimanlah. Sedangkan iman itu mestilah percaya, bukan ma'rifah, bukan kenal saja, tahu saja. Dan kufur itu ialah jahil berkenaan Allah dan hakikat Islam. Jahil jadi kafir. Ini pahaman salah. Kalau begitu, maka orang-orang Yahudi yang mengetahui sifat Rasul SAW boleh dianggap beriman. Kalau pahaman ni mengatakan ilmu tu menyebabkan jadi iman, ikut tak ikut jadi beriman, Yahudi beriman jugalah. Sedangkan Quran kata Yahudi ni kafir, Kristian tu kafir. Yang keempat, kata mereka kalam Allah itu baru, bukannya qadim, sependapat dengan Mu'tazilah. Kalam ni sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu qadim, sedia pada zatnya, pada sifatnya. Yang kelima, kata mereka tidak harus mengitlakkan sifat pada Allah, harus mengitlakkannya kepada hamba. Allah Ta'ala tak ada sifat. Sedangkan Al-Quran menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang kepujian. Semua sifat kepujian, sifat bagi Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala tak ada sifat. Sifat bagi makhluk. Yang keenam, menafikan ru'yatullah pada hari kiamat. Menafikan Allah itu berkeadaan yang hidup dan yang mengetahui, tetapi berkuasa mengadakan. Ini semua pelik. Satu pahaman yang pelik. Quran mengatakan Allah Ta'ala izin untuk melihatnya pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa. Ini pahaman Al-Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Ketua dia Jahm bin Safwan. Yang beri nama anak Jahm Safwan, Jahm. Nama orang sesat. Kemudian At-Tabariyah. Tabariyah ni pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najjam. Nama dia Husain, molek tapi sesat. Di antara ajarannya ialah yang pertama, bersama dengan golongan Mu'tazilah yang menafikan sifat ilmu, kudrah, iradah, hayat, sama' dan basar bagi Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala tidak ada sifat ilmu, tak ada sifat qurrah, tak ada sifat hidup, tak ada sifat mendengar dan melihat. Satu kumpulan Mu'tazilah, bukan semua. Yang kedua, menafikan ru'yatullah pada hari kiamat. Quran menyebut ila rabbiha nazirah. Ahli syurga akan melihat Tuhan pada hari kiamat. Ini menolak Quran. Yang ketiga, kalam Allah itu ialah apabila dibaca menjadi hak, dan apabila ditulis menjadi jisim. Ini pelik. Bila dibaca jadi hak, jadi perkara yang benar. Bila ditulis jadi jisim. Macam tubuh itu saja. Yang keempat, iman itu ialah tasdik, percaya. Sesiapa yang mengerjakan dosa besar, mati dalam keadaan tidak bertaubat, dibalas di atas dosa itu dan wajib dikeluarkan daripada neraka. Wajib keluar dari neraka. Allah Ta'ala dipaksa. Sedangkan Allah Ta'ala tak boleh dipaksa. Dia tambah-tambah sifat-sifat itu. Reka dengan akal dia. Kemudian kumpulan Ad-Dirariyah. Ini kumpulan Jabariyah. Pengikut Dirar bin Amr, nama pemimpin dia. Di antara ajarannya ialah yang pertama, yang menjadi selepas wafatnya Rasulullah SAW ialah ijma' sahaja. Segala yang diambil Rasulullah SAW secara ahad tidak diterima. Akhirnya riwayat-riwayat daripada Nabi yang sepakat ulama. Ijma' diterima. Hadis ahad tak diterima. Hadis ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Kerana hadis Nabi ni ada hadis yang sahih, yang mutawatir. Mana sahih ni hadis diriwayatkan oleh orang yang sifat yang tinggi dari segi ilmu dia, hafalan dia, akhlak dia, maruah dia tinggi. Itu hadis ni hadis sahih. Tiap-tiap yang meriwayat pun begitu berlaku. Dan yang meriwayat itu ramai. Bukan seorang, mutawatir. Ramai meriwayatkan. Itu hadis mutawatir. Di sana ada hadis-hadis yang berbeza antara satu sama lain. Yang bercanggah antara satu sama lain. Ini termasuk dalam nasih mansukh. Hadis yang kemudian menasahkan hadis yang dahulu. Kerana pada awalnya hukumnya begini, punya mari masalah sebab yang lain, hukumnya lain pula. Itu biasalah. Dalam ilmu hadis dikaji. Ayat Quran pun ada begitu juga. Nasih mansukh. Ahad ia diriwayatkan dia seorang. Seorang saja sahabat meriwayatkan hadis itu. Hadis ahad ni ada sahih. Ada yang tidak sahih. Walaupun meriwayatkannya seorang, dia anggap sebagai hadis. Jadi hujah juga. Yang kedua, adanya panca indera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat. Di hari kiamat boleh tengok Allah Ta'ala bukan dengan mata, dengan benda lain. Tak tahu, benda tak tahu Tuhan jadi apa tak tahu. Tengok dengan benda lain, kata dia. Bukan dengan mata. Ini semua pakai akal. Pakai fikiran. Tak pakai nas, Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita bincang tajuk mazhab Qadariyah. Salah satu daripada mazhab yang muncul dalam masyarakat Islam di zaman Abbasiyah. Mereka ialah golongan yang menyatakan bahawa perbuatan itu daripada hamba, bukannya dengan qada dan qada daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemunculan mazhab ini kerana penyelewengan daripada Allah Subhanahu wa taala yang ini berpetunjuknya daripada Quran, dan kerana penyelewengan daripada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan terlalu banyak membicarakan perkara qada dan qadar sehingga dapat dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Apa yang pesan itu adalah benar. Orang yang banyak membincangkan perkara itu dapat diresapi oleh anasir-anasir bukan Islam yang meresap ke dalam masyarakat Islam, hasil pencampuran umat Islam dengan umat lain, dan juga disebabkan menterjemahkan buku-buku asing dengan cara yang tidak terbatas. Selepas kejatuhan Empayar Parsi dan Rom, dan banyaknya penganut-penganut bukan Islam masuk Islam, sama ada kalangan ahli-ahli agama Samawi dan tidak Samawi, agama Samawi, Yahudi, Kristian, yang tidak Samawi, agama Hindu khususnya, termasuk agama Zarathustra, agama Majusi, walaupun dikatakan menyerupai agama Samawi, ada kitab. Namun mereka sudah menyeleweng daripada akidah tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walau mereka sudah masuk Islam, sudah mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi pengaruh pemikiran tentang akidah, tentang budaya dan lain-lain yang bercanggah dengan Islam masih ada dalam diri mereka. Di zaman salaf, yakni zaman generasi awal sehingga generasi yang kurun ketiga hijrah, keadaan terkawal. Di zaman Abbasiyah, apabila pesatnya gerakan penterjemahan ilmu-ilmu bahasa asing dalam bahasa Arab, khususnya ilmu falsafah, ilmu menggunakan akal, menyebabkan akal digunakan untuk berfikir tentang sifat-sifat Allah, tentang akidah, termasuk tentang qada dan qadar yang berkait dengan kudrat, kuasa, iradat, kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana kejadian manusia mempunyai sifat yang unik, yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka punya akal, mereka punya roh, nyawa, anggota yang boleh bergerak, akal yang boleh memilih baik dan buruk. Tetapi mereka dipandu oleh hidayah Allah dengan kitab Allah Ta'ala. Dan perkara yang tak mungkin dicapai oleh akal mesti tunduk kepada wahyu, khususnya rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia buat, manusia yang akan ditanya oleh Allah. Di mana ayat ini dipahami oleh semua. Masalahnya mereka yang terpengaruh dengan ilmu akal ini fikir juga perkara yang tak dicapai oleh akal, berbincang perkara qada dan qadar. Kalau sebelumnya mazhab Mu'tazilah yang menggunakan akal masih menganggap perbuatan hamba itu perbuatan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala serah pada hamba. Jabariyah pula mengatakan
Hamba tak ada kuasa. Semua Allah Ta'ala buat. Mencuri, merampak, menyamun, maksiat. Tuhan buat semua. Hamba tak ada kuasa. Itu Jabariyah. Yang kita baca. Qadariyah ni menganggap Allah Ta'ala tak ada kuasa lagi pada hamba. Pada manusia. Manusia boleh buat apa saja. Di mana teori ini, falsafah ini bercanggah dengan hakikat kejadian manusia. Kalau manusia ada kuasa, maka semua ubat boleh sembuh. Orang berniaga tak ada rugi. Semua kerja dibuat mesti berjaya kalau manusia ada kuasa. Di sana berlaku pasang surut dalam kehidupan manusia. Menandakan adanya qada takdir daripada Allah. Quran menjelaskan perhitungan dosa dan pahala berdasarkan kepada kemampuan akal dan kemampuan manusia. Perkara yang di luar kemampuan itu tak ada hitung dosa pahalanya. Itu nas Quran. Tapi mereka ni menolak perkara yang dinyatakan oleh nas. Mengatakan bahawa perbuatan hamba adalah kuasa hamba, tak ada kuasa Allah Ta'ala. Menurut para ulama sejarah Islam, di antara orang yang pertama menimbulkan fahaman Qadariyah ialah yang pertama Ma'bad Al-Juhani. Nama orang Ma'bad Al-Juhani. Imam Az-Zahabi telah menyebut dalam kitabnya Mizanul I'tidal, pada awalnya Ma'bad menjadi seorang ulama tabi'in yang dipercayai. Seorang yang bijak, belajar dengan ulama-ulama sahabat. Dimasukkan ulama tabi'in. Tetapi cerdik sangat. Tetapi akhirnya dia membawa ajaran menyeleweng kerana menjadi orang yang pertama bercakap berkenaan qadar dengan cara yang menyeleweng. Mengatakan kuasa daripada hamba, tak ada kuasa daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, Ghailan ad-Dimashqi, orang Dimash. Dimash ni ialah ibu negara Syria, orang Syria. Dia telah menganut fahaman ini dan meneruskan penyebarannya selepas Ma'bad, iaitu di zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Amawiyah yang adil, yang terkenal, seorang yang alim, mujtahid. Dan Umar bin Aziz ini ada mazhab dia. Dulu bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Mazhab dalam Islam itu bukan 4 itu saja, banyak mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini zaman kemudian. Dulu pada itu ada mazhab Hasan Basri, mazhab Sufyan bin Thawri, mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Sa'id bin Jubair. Itu zaman tabi'in, zaman sahabat, mazhab Ibn Abbas, mazhab Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Itu mazhab-mazhab dalam Islam. Dan Umar bin Aziz ialah seorang khalifah yang alim. Ada mazhab dia, ada ijtihad dalam hukum fiqh. Di antaranya ialah, sebagai contoh, Umar bin Aziz berpendapat di samping zakat yang diwajibkan pada harta perniagaan, pertanian dan sebagainya, rikas, barang-barang yang dijumpa dalam bumi, orang barang zaman dahulu yang ditemui, termasuk ialah hasil laut, dia ambil khumus. Itu ijtihad Umar bin Aziz. Ada mazhab. Mereka yang belajar ilmu ekonomi, kawangan Islam akan berjumpa dengan mazhab ini, mazhab Umar bin Aziz. Di mana Al-Qadhi Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, kitab tentang hasil cukai. Dia sebut mazhab Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah yang adil. Di zaman Umar bin Aziz muncul Ghailan ad-Dimashqi. Dimashq ialah pusat kerajaan Amawiyah.
Lalu khalifah yang adil dan alim ini memanggilnya untuk berdebat dengan Al-Imam Al-Auza'i sehingga dia menyerah kalah mak Ghailan, dan berkata kepada khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya datang dalam keadaan sesat, lalu kamu menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Saya datang dalam kejahilan, lalu kamu mengajar saya. Demi Allah, saya tidak mahu bercakap lagi perkara itu. Mengaku tak mahu bercakap lagi dengan mazhab Qadariyah. Tetapi selepas Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Abdul Aziz ni mati diracun, merintah 2 tahun saja. Zaman pemerintahan dia, hasil negara melimpah ruah, sehingga 8 bahagian zakat, walaupun habis dibahagi bahagian-bahagiannya, masih ada baki duit zakat, sehingga dia beristihad boleh beri zakat lebih daripada 8 bahagian. Antaranya ialah memberi zakat kepada anak-anak muda yang tak mampu berkahwin kerana tak ada harta. Itu ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Sebagai contohlah, dia ijtihad. Zaman dia ni zaman hasil negara melimpah. Bayar gaji pegawai kerajaan pun masih ada baki lagi. Buat pembangunan masih ada baki lagi, berkat. Dia merintah 2 tahun saja. Pemerintahan dia adil, dan dia balik pada syura, mesyuarat, menyebabkan mereka yang fanatik dengan Umayyah mengikut sejarahnya meracun dia dan mati. Tapi meninggalkan pesaka ilmu yang banyak, terkenal dengan adilnya. Bila Umar Aziz meninggal dunia, Ghailan Ad-Dimashqi menyebarkan ajaran punya, ajaran sebar balik. Tadi dia kata dia bertaubat. Lalu Khalifah Hisham bin Abdul Malik memanggilnya untuk berdebat dengan Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i masih ada, sehingga dia menyerah kalah. Tetapi menyebarkan ajarannya juga, masih degil, sebar ajaran dia. Dengan beraninya dia berkata, qada baik dan jahat itu daripada hamba, bukan daripada Allah. Allah tak ada kuasa. Lalu Khalifah Hisham memerintah supaya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh setelah dipotong tangan dan kakinya. Potong tangan dan kaki. Kerana apa? Kerana dia anggap fasad fil ard. Orang melakukan fasad fil ard, macam merompok, menyamun, dihukum dengan hukuman hudud, dipotong tangan dan kaki. Degil lagi bunuh, kerana dianggap sudah murtad. Mazhab ini tidak mati dengan matinya Ghailan. Ia masih terus menerus disebarkan di tengah-tengah masyarakat Islam dan berkembang pula di tengah masyarakat walaupun secara senyap-senyap. Adapun Ibn Nabasah menyebut dalam kitabnya Syarah Al-Uyun bahawa orang yang bercakap, yang pertama bercakap dengan pahaman Qadariyah ialah seorang Nasrani yang memeluk agama Islam. Dia dari negeri Iraq. Kemudian dia murtad kembali kepada agama Nasrani. Yang mengikut satu pendapat. Ibn Nabat dalam kitab Syarah Al-Uyun asal-usul mazhab Qadariyah daripada Kristian. Seterusnya golongan Qadariyah berpecah kepada 2 golongan, 2 mazhab. Pecah lagi. Mereka ialah Al-Khabithiyah. Pengikut seorang bernama Ahmad bin Khabith. Pada mulanya dia menganut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah yang falsafah juga, kita baca dah dulu mazhab ini. Kemudian dia beralih kepada mazhab Qadariyah. Seterusnya dia melampau sehingga membawa faham tanasukh. Tanasukh ni orang mati boleh hidup balik, masuk dalam binatang. Ini ajaran agama Hindu. Orang Melayu pun ada juga. Mati masuk dalam buaya, roh dalam binatang ni. Ini sakit bagi agama Hindu. Tanasukhul arwah.
Ini ajaran sesat. Masyarakat kita ada juga berpahaman. Anak beranak dia ada buaya, ada itu, ada ini. Saya dengar ni, ada orang tua-tua zaman dulu bercakap macam tu. Ini pengaruh agama Hindu. Orang yang jahat jadi binatang. Masuk alam mati, dia jadi binatang. Kalau dalam sejarah Melayu, jadi ikan kalur, jadi macam-macam. Apa hikayat orang putih, orang merah. Itu difilmkan pula. Ini semua ajaran sesat. Termasuklah cerita batu belah, batu bertangkuk. Kononnya roh ni masuk dalam ni. Ini termasuk saki-baki ajaran agama Hindu. Ditulis, diajar di sekolah-sekolah masa British dulu. Dan bertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Pengaruh Kristian masuk dalam Al-Khabithiyah. Di antara ajaran juga ialah yang pertama, bahawa menyatakan bahawa bagi alam ini ada dua pencipta. Dua Tuhan bagi alam. Yang pertama Qadim, yang sedia kala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua makhluk, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dia mengaku dia Islam, dia Kristian. Di mana dia digelar kalimatullah. Quran menyebut kalimah Allah. Kalimah Allah kan Tuhan bermakun fayakun. Tuhan kata jadi, jadilah, bukan Tuhan tu ayah. Tidak. Ini ajaran salah. Pendapat ini juga dianut oleh seorang bernama Fadl Al-Hadathi. Ini tokoh-tokoh dia. Yang kedua, mereka juga sependapat dengan Fadl Al-Hadathi yang menyatakan bahawa Nabi Isa AS itu anak Allah, bukan dengan makna diperanakkan. Al-Masih AS juga akan menghisap manusia pada hari kiamat nanti, bukan Allah saja. Dia datang bersama dengan diiringi oleh para malaikat. Ini ajaran karut yang dibawa. Yang ketiga, setiap jenis haiwan itu adalah satu umat. Dan setiap umat itu ada rasul masing-masing dari segala jenisnya. Maknanya lembu pun ada rasul, khubak pun ada rasul, pakak ada rasul belaka. Ini sudah mengarut. Anjing pun ada rasul je. Jadi macam-macam binatang ada rasul masing-masing. Ini sesat ajaran ni. Alhamdulillah bercakap Melayu tak ada. Yang adanya Ayapin. Ayapin tu lain pula, cerita lain. Batiniyah. Dah mati dah Ayapin ni. Yang keempat, menganut pahaman tanasuh yang berpindahnya roh pada jasad yang lain. Dia tekan dulu. Iaitu ajarannya berasal dari agama Hindu dan Greek Fervor. Kemudian mempengaruhi agama Kristian. Mazhab Kristian, bukan semua Kristian. Kristian ada Ortodok. Ortodok pula banyak Ortodok, macam-macam Ortodok. Bukan saja Katolik, Protestan. Apabila mereka menganut dan berpegang dengan pahaman tersebut di atas, maka para ulama menghukumkan mereka keluar daripada agama Islam. Wal'iyadu billah, atau wal'iyadu billah. Boleh berjatuh. Allah Ta'ala lindungkan daripada kesesatan ini. Itu termasuk dalam ajaran sesat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya kita bincang tentang kumpulan yang dinamakan Al-Himariyah. Salah satu pecahan mazhab
Qadariyah ialah Al-Himariyah. Golongan ini pada mulanya menjadi pengikut Ja'far As-Sadiq. Di masa hidupnya Al-Hasan. Ja'far As-Sadiq ialah imam mazhab Syiah Ja'fariyah yang termasuk di kalangan Ahlul Bait dan guru kepada beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah semasa dengan Imam Abu Hanifah yang mazhab Hanafi. Dia ditekan dan ditindas di zaman kerajaan Abbasiyah, zaman pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Dan Imam Abu Hanifah membelanya, membela Ja'far As-Sadiq, mempertahankan kerana di masa itu keluarga Nabi ditindas, dizalimi, dibunuh dan seumpamanya kerana pertanakan politik sejak zaman Amawiyah dan zaman Abbasiyah. Imam Ja'far As-Sadiq ini termasuk imam yang mujtahid, imam yang boleh ijtihad, yang mampu ijtihad, ada hukum mazhab dalam ilmu fiqh. Pengikut itu termasuk dalam Syiah yang dianggap sebagai orang Islam. Di mana Al-Himariyah, himar ni adalah binatang keldai, nama pun keldai. Mula-mula dia jadi pengikut Ja'far As-Sadiq di masa hidup Al-Hasan. Iaitulah seorang imam mazhab Imamiyah selepas Ja'far As-Sadiq. Kemudian mereka lari daripada Al-Hasan. Dia tak ikut Al-Hasan lagi dengan menyatakan kami telah menguji Al-Hasan. Dan kami dapati dia tidak mempunyai ilmu. Dia kata Hasan antara ilmu, dia ada ilmu. Maka kami mengikut Al-Hasan tanpa pengetahuan dan makrifah, tanpa ilmu dan pengetahuan. Oleh itu, maka kelayakannya menjadi imam terbatal, kata mereka. Seterusnya, kumpulan ini menganut fahaman Qadariyah dengan menafikan qada dan qadar daripada Allah. Menafikan qada dan qadar. Bukan dengan qada dan qadar daripada Allah. Yakni semua perkara yang berlaku dengan kuasa hamba, tak ada kuasa Allah Ta'ala. Ini kesesatan dia. Di samping itu, mereka menganut beberapa fahaman yang lain. Tambah lagi. Di antaranya ialah yang pertama, mereka mengambil fahaman Abbad bin Sulaiman Ad-Damri yang berkata bahawa mereka yang telah dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi terus beriktikad dengan kekufuran selepas berlakunya kejadian itu. Ini cerita kaum Bani Israel zaman dulu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala menjadi kera dan jadi babi. Ini zaman dulu. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Yang jadi kera ni kerana mereka minta hari cuti daripada Allah Ta'ala, hari tak boleh kerja. Minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada mereka hari Sabtu. Tak boleh kerja. Lalu Allah uji mereka, mereka ni duduk di tepi laut dengan kedatangan ikan yang banyak pada hari Sabtu. Mula-mula mereka tak ganggu ikut perintah Allah Ta'ala. Lama-lama tak tahan hati tengok ikan banyak, memukat hari Sabtu. Mereka tak tahan menghadapi ujian Allah. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka kera yang nyata. Kemudian jadi babi pun ada kisah dia juga. Di antara riwayatnya ialah Nabi Isa alaihi salam dizahirkan oleh Allah
Dengan kun fayakun, Allah Ta'ala kata jadi. Dengan tidak ada bapa. Dilahirkan oleh Maryam alaihissalam dengan wahyu daripada Allah. Bukan berzina. Malaikat Jibril datang, malaikat ni tak ada lelaki, tak perempuan. Nak berzina macam mana? Tak ada lelaki. Tak ada kemaluan macam manusia. Allah Ta'ala jadikan dengan kun fayakun, jadi, untuk menyatakan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala jadikan Adam, tak ada ayah, tak ada ibu. Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam, tak ada ibunya. Allah Ta'ala jadikan Isa dengan tidak ada ayahnya, untuk menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Dilahirkan daripadanya Isa alaihi salam. Isa diberi ilmu, boleh bercakap sejak bayi lagi. Mereka dipulau oleh Bani Israel sejak awal lagi. Oleh kerana ramai budak-budak yang berkawan dengan Isa. Lalu dikurungnya budak-budak itu. Ini mengikut walaupun kisah Israeliat. Dikurung. Isa seharangan tanya, apa tu dalam kurungan tu? Mereka kata babi. Jadi babi sungguh. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain lagi pula. Ini cerita Bani Israel. Ada riwayat mengatakan mereka yang dilaknat jadi ke babi ini insaf. Kembali kepada Allah Ta'ala, menyesal. Ada riwayat, tak tahu, Allah Alam. Tapi dia pernah pandai mengatakan yang jadi babi ini terus kafir. Itu dalam ilmu Allah, bukan ilmu dia. Yang kedua, mengambil fahaman Al-Ja'ad bin Dirham. Ini golongan Qadariyah, yang menyatakan bahawa berfikir itu mewajibkan makrifah. Bila berfikir, wajib dapat ilmu. Ada orang fikir bodoh. Ini pendapat ini tak betul. Dan makrifah itu perbuatan yang tiada pembuatnya. Perbuatan yang ada sendiri, tak ada Tuhan, tak jadikan dia jadi sendiri. Mana ada jadi sendiri? Ini semua kurnia Allah Ta'ala. Yang ketiga menyatakan bahawa manusia itu boleh mencipta haiwan. Manusia boleh menjadikan binatang, kata dia. Seperti mengambil daging kemudian membiarkannya di tengah cahaya matahari. Atau ditanam ke dalam tanah, kemudian daging itu menjadi ulat. Itulah dalilnya mereka boleh mencipta, kata dia. Manusia boleh buat ulat. Itu semua mengarut mereka. Fahaman yang mengarut. Yang sesat. Jadi fahaman ini mesti ditolak. Walaupun fahaman ini tak ada dalam masyarakat, tapi dinakalkan, diceritakan. Boleh jadi ada orang nak ikut dia. Ini ajaran sesat. Kemudian firqah murji'ah. Ini puak lain pula. Murji'ah. Gelaran ini diberi kepada mereka dengan mengambil kira makna perkataan ini dari segi bahasa. Iaitu perkataan irja' yang mempunyai dua makna irja'. Murji'ah daripada irja'. Arja'a yurji'u, irja' murji'ah. Makna yang pertama ialah takhir, yakni menangguhkan. Dengan makna menangguhkan. Makna kedua ialah memberi harapan. Irja' dengan makna menangguh, irja' dengan makna harapan. Dua makna. Mereka diberi makna murji'ah berpandukan makna yang pertama, iaitu takhir. Kerana mereka mentakhirkan amal daripada niat dan qasad. Mentakhirkan amal, niat dan qasad. Di mana dalam istilahnya, kalau kita azam nak buat satu benda, lambat lagi bertahun-tahun, itu azam. Orang tak panggil niat. Niat ni pada masa nak buat, orang panggil niat. Yang kedua, pandukan makna yang kedua, yakni mereka berkata tidak memberi mudarat pada iman oleh maksiat. Kalau orang tu beriman buat maksiat, tak ada mudarat iman dia. Itu tak betul. Melemahkan iman. Maksiat melemahkan iman. Sebagaimana tidak manfaat kepada kufur oleh taat. Sebagaimana orang kafir taat, tak ada pahala. Begitulah. Orang yang beriman buat maksiat,
Tak ada apa-apa pada dia. Tak mudarat iman, kata dia. Boleh buat maksiat lah. Ini satu ajaran yang salah. Oleh itu kadang-kadang mereka memberi pahala kepada maksiat. Buat maksiat boleh pahala. Ini semua ajaran yang pelik belaka. Ada juga di kalangan ulama yang menyatakan maknanya ialah mentakhirkan hukum orang-orang yang mengerjakan maksiat sehingga hari kiamat, bukan dihukum di dunia ini. Tak ada hudud, tak ada khirah, tak ada apa, hukum di akhirat lock dia lah. Orang menarik lock, biar ke dia. Biar hukum di akhirat. Ni tak ada negara ni, orang ni. Tak ada undang-undang. Biar mati, lock mati, lock biar Tuhan hukum. Orang curi biar, rapok biarkan. Ini satu pahaman yang sesat. Kelahiran golongan ini adalah kesan daripada lahirnya mazhab Khawarij yang mengkafirkan orang mukmin yang mengerjakan maksiat. Timbul daripada Khawarij yang mengatakan orang yang buat maksiat jadi kafir terus. Padahal maksiat tak jadi kafir, dosa saja. Dan mazhab Mu'tazilah yang menghukumkan tidak mukmin dan tidak kafir, dia sampai kekal dalam neraka. Mu'tazilah pula kata orang buat dosa besar, Islam tak, kafir tak. Kekal dalam neraka. Seri je. Mereka tidaklah berdalilkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tetapi menggunakan akal fikiran. Bahkan mereka menyanggah Al-Quran dan hadis dan sunnah. Menyanggah Quran dan hadis. Ada puak tolak hadis pakai Quran. Ada puak Quran pun tolak, hadis pun tolak. Tolak belaka. Kita wajib kena pakai Quran, wajib pakai hadis. Wajib beriman pada Quran, wajib beriman dengan hadis yang mutawatir, yang sahih. Jadi pandangan mengatakan tolak hadis pakai Quran saja tak betul. Tolak Quran hadis pun tak betul. Tolak Quran pakai hadis pun tak betul. Tolak belaka pun tak betul. Yang wajibnya semua kena pakai Quran dan hadis Nabi SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembali kepada Allah, kepada Quran. Dan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dikaitkan kedua-duanya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tali menali antara satu sama lain. Seterusnya golongan Murji'ah terbahagi pula kepada bahagian-bahagian dia. Wallahu a'lam.